Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita peluang untuk meneruskan lagi pengajian kita dan perbincangan kita berkenaan dengan usul tafsir. Dan untuk hari ini kita akan sambungkan apa yang telah kita bincangkan pada kelas yang lepas berkenaan dengan al-muhkam wal mutasyabih, ayat-ayat yang jelas dan juga ayat-ayat yang muhkam, yang mutasyabih iaitu yang serupa ataupun yang samar, okay, serupa atau tidak jelas. Kita dah bincangkan, saya rasa akhir sekali ialah berkenaan dengan maksud bagi setiap ayat yang boleh disalah ertikan, okay, ayat yang boleh disalah ertikan. Muka surat mungkin 55 kan? Betul? 54, 55 lebih kurang lah kot agaknya, okay. Belum lagi, tak sampai lagi situ. Saya tertukar buku ni, okay. 52, okay. 52 adalah yang terakhir sekali berkenaan dengan perkara yang musibah yang menimpa kita ataupun perkara baik dan perkara buruk yang menimpa kita. Okey, kemudian kita terus kepada contoh yang ketiga kan. Betul saya rasa, merujuk kepada contoh yang ketiga, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat yang ke-94. Mereka mengatakan bahawa Nabi SAW tidak pernah melagui ayat-ayat yang turun kepadanya. Sebaliknya, baginda SAW adalah orang yang paling mengetahui tentangnya dan yang paling kuat keyakinannya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat yang ke-104. Okey. Artinya kalau kita tengok dalam contoh yang diberikan, katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu berada dalam keraguan, seolah-olah Nabi Muhammad ragu-ragu tentang apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ar-rasikhuna fil ilm, mereka yang pakar dalam agama, mereka mengatakan Nabi tak pernah ragu. Nabi tak pernah ragu berdasarkan ayat yang 10 ayat selepas itu, 104. Okey, qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah. Katakanlah wahai sekalian manusia, sekiranya kamu semua berada dalam keraguan tentang agama saya, agamaku, maka sesungguhnya aku tidak akan sembah apa yang kamu sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ragu-ragu. Okey, tidak ragu-ragu. Bahkan ayat ini menunjukkan Rasulullah amat tegas dalam amat yakin dan tegas dalam akidah yang dibawa ataupun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Okey. Jadi itu cara kita bila kita nampak satu ayat macam menimbulkan sedikit keraguan, kita kumpulkan ayat-ayat yang berkaitan, barulah kita buat satu rumusan. Okey, kita jangan ambil satu ayat kita hukum, okey, betul. Bila baca satu ayat lagi kita hukum pula, tak. Itu bukan kerja ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnati wal jamaah mereka mengumpulkan adillah ataupun dalil-dalil. Ada orang nama Adillah kan? Kawan arwah mak saya tu nama dia Adillah kan, Ustazah Adillah kan. Tak apalah, bukan masalah tu. Masalahnya ialah kita kumpulkan dalil-dalil, kemudian kita bincangkan apa dalil yang mengatakan ya, mengatakan tidak, ya tu dalam konteks apa, tidak dalam konteks apa, dan akhirnya kita buat satu rumusan. Itu cara ahli sunnah wal jamaah. Okey. Okey, kemudian huraian yang seterusnya 53, saya rasa kita dah huraikan, tapi kita tengok juga apa yang dihuraikan oleh Syekh Al-Allamah Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Okey, muka surat 53. Jadi artinya ialah sekiranya kamu meragui, sesungguhnya aku amat meyakini.
Okay, kalau kamu ragu, aku tak ragu. Okay, itu ayat 104. Jadi dengan itu ayat 94, apa maksudnya? Dinyatakan di sini, qul in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika, maka jika kamu berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, firman Allah Subhanahu wa taala ini, ayat ini tidak semestinya membawa maksud bahawa keraguan boleh berlaku atau sedang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, kerana ayat 94 sama lebih kurang konteksnya, cara penulisannya dengan cara pengolahannya dengan ayat 81 surah Zukhruf. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Katakanlah, jika benar Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak, maka akulah orang yang mula-mula memuliakan anak itu. Mula-mula akan beribadah kepada anak itu. Okey? Faham ya? Soalannya, adakah Allah mempunyai anak? Tak kan? Tapi kalau Allah ada anak, siapa yang akan menjadi orang pertama untuk sembah? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey? Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah sebut dalam satu puisi tentang golongan Syiah Rafidhah. In kana rafdan hubbu ali Muhammadin faly'alami thaqalani anni rafidhi. Sekiranya rafdan, in kana, sekiranya, adalah, ataupun kalau kita terjemah mudah sikitlah, in kana rafdan, in tu maksudnya sekiranya. Macam ni lah kan, fa in kunta, qul in kan, qul in kana lirrahman, fa in kunta, in tu maknanya sekiranya. Jadi Al-Imam Syafi'i pernah sebut, in kana rafdan hubbu ali Muhammadin, sekiranya Rafidhah itu adalah cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, faly'alami thaqalani anni rafidhi, maka hendaklah dua makhluk iaitu jin dan manusia mengetahui bahawa aku adalah Rafidhi. Faham tak? Tak faham kan pasal Rafidhah, Syiah, apa benda ni kan? Okay. Syiah ni, nama lain ni adalah Rafidhah. Maksud Syiah ialah penyokong Ali kan. Maksud Rafidhah, rejector, orang yang tolak siapa? Tolak Abu Bakar dan Omar, okay, dan Uthman. Bahkan menolak salah seorang daripada imam lah. Yang saya tengok siapa? Zaid kan? Imam Zaid maknanya salah seorang daripada keturunan Ali yang mengatakan yang mengangkat martabat Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi golongan Syiah telah menolak dia. Jadi dia mengatakan rafattumuni, kamu tolak saya. Okey, di situ mereka dinamakan Rafidhah, golongan yang menolak orang yang menetapkan keutamaan ataupun fadilah untuk siapa? Umar dan juga Abu Bakar dan juga Umar. Okey. Jadi Imam Syafi'i kata, in kana rafdan, sekiranya menolak. Tolak siapa? Tolak apa ni? Baru je sebut ni. Sekiranya tolak apa? Sekiranya tolak Abu Bakar dan Umar adalah, okey, sekiranya golongan Rafidhah, in kana rafdan, sekiranya tolak, maknanya sekiranya golongan yang tolak Abu Bakar dan Umar, mereka sebenarnya nakkan apa? Hubbu ali Muhammadin, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Okay, sekiranya Rafidhah itu maksudnya ialah cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, faly'alami thaqalan anni rafidhi, maka hendaklah jin dan manusia tahu bahawa aku ini Rafidhah, aku ini Syiah. Okey, soalan saya, adakah Rafidhah itu cinta kepada keluarga Nabi Muhammad? Ya ke tidak? Ya ke tidak? Ya. Syiah, adakah Syiah tu cinta kepada Nabi Muhammad? Adakah dasar Syiah cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad? Ya ke tidak? Ya, berat ke ni? Tak apa. Tak, mungkin bahasa saya kot pelik sikit. Adakah itu kalau kita tak apalah, saya dah mula faham, okey. Maknanya sekarang ni mereka mendakwa kan, Syiah mendakwa bahawa dasar agama mereka adalah cinta kepada Ali dan Ahlul Bait, betul? Okey, tapi Imam Syafi'i cakap, sekiranya begitu, maka aku adalah Rafidhah. Apa maksud dia? Okey, ya, saya ulang balik semula. Imam Syafi'i cakap, sekiranya Rafidhah adalah cinta, Syiah adalah cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, maka aku adalah Syiah. Apa maksud dia? Sama-sama ni. Sama-sama. One by one. Sebenarnya Syiah tak mencintai Nabi pun. Ya, sebenarnya Syiah tak cinta Nabi. Okey, yang kedua?
dan ahli keluarga sekali datang. Yang kedua, adakah Imam Syafi'i Syiah? Tidak kan? Okey. Jadi konteks ayat tu saya nak ceritakan. Konteks ayat tu sama dengan konteks perkataan Imam Syafi'i, sama dengan yang ini lebih kurang, iaitu sekiranya Allah ada anak, aku akan sembah. Soalan dia, Allah ada anak ke tak? Sekiranya Syiah cinta kepada keluarga Nabi, Syiah cinta ke tidak kepada keluarga Nabi? Tidak. Mereka mendakwa sahaja, tetapi mereka tak cinta. Kena ingat tu. Okay, memang dakwah mereka Ahlul Bait, Ahlul Bait, Ahlul Bait. Tapi Ahlul Bait lah yang mereka jatuhkan, okay, ataupun abaikan. Okay, seperti Imam Syafi'i kata, kalau mereka itu benar-benar cinta, Syiah itu maksudnya adalah cinta kepada keluarga Nabi, aku adalah Syiah pasal aku cinta kepada keluarga Nabi. Okay, kalaulah Allah ada anak, akulah yang akan sembah. Okay, jadi aku tetap sembah Allah. Macam mana pun apa yang Allah cakap, aku akan buat. Kan? Jadi kalau sehingga kan sekiranya Allah cakap Allah ada anak, aku tetap sembah Allah. Okay, faham okay, so itu maksud kat sini, maknanya tidak ada. Itu ringkasan dia lah. Ringkasan nak ceritakan bahawa Nabi, ayat yang sebelumnya itu dalam surah Yunus 94, Nabi tidak pernah jatuh dalam keraguan. Okey. Baik. Dan dalil, kalau nak tanyalah betul ke Allah tu ada anak, dalilnya yang mengatakan Allah tak ada anak dalam surah Maryam 92 sampai 93, wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Dan tidak layak bagi manusia yang maha, bagi Allah yang, bagi Tuhan yang maha pemurah, mengambil anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang maha pemurah selaku seorang hamba. Okey, semua selain daripada Allah adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Okey. Apa lagi? Okey, saya rasa ini yang last kali kan. Okey, fala takunanna minal mumtarin. Okey, mungkin contoh yang seterusnya yang ada, yang kita dah baca sebelum ni, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Okay, ayat ini tidak semestinya membawa maksud bahawa Nabi pernah mempertikaikan sesuatu, kerana larangan terhadap sesuatu perkara boleh diutarakan sebelum seseorang itu melakukannya. Boleh tak? Kita larang anak kita buat sesuatu, okay, sebelum dia buat. Boleh ke tak boleh? Tak boleh? Boleh. Boleh ke tak boleh? Boleh kan? Anak kita dia angkat barang, jangan pecahkan. Kata, abang tak pecahkan pun. Memanglah kau tak pecahkan. Memanglah Along tak pecahkan lagi. Tapi kalau dah pecah, apa gunanya? Betul tak? So kita boleh sahaja memberi larangan sebelum orang buat. Jadi Nabi SAW dia beri amaran, jazakallahu khairan, memberi amaran sebelum Nabi buat. Dan Nabi takkan buat lah. Fala takunanna minal mumtarin. Okay. Okay, dan dibantulah dengan ayat yang dalam surah Qasas 87, wala yasuddunka an ayatillahi ba'da id unzilat ilaik wad'u ila rabbika wala takunanna minal musyrikin. Dan janganlah sekali-kali mereka dapat menghalangmu dari menyampaikan ayat-ayat Allah sesudah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu, dan serulah mereka kepada jalan Tuhanmu, dan janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Okey. So ini semua adalah taujihat ataupun garis panduan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama memang untuk Nabi Muhammad, yang kedua adalah untuk umat dia. Okey, untuk umat dia. Kita baca ayat ni, oh Nabi Muhammad diberi amaran, Nabi Muhammad diberi amaran. Tak, sebenarnya kita lah. Kan, Nabi Muhammad diberi amaran, faedahnya untuk siapa? Untuk kita. Okey. Okey, so dengan itu, dengan penjelasan begini, ini contoh sahaja. Ini contoh sahaja yang dibawa oleh Al-Imam Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Contoh sahaja menunjukkan bagaimana kalau ada ayat yang mutasyabihat, kembalikan kepada ayat yang muhkam. Jangan kita ambil ayat yang kita rasa samar-samar, lalu kita buat apa? Lalu kita berpegang dengan ayat tu. Kita tinggalkan ayat yang muhkam. Kan, saya rasa lepas kelas minggu lepas ada seorang tanya macam mana ayat-ayat yang mengatakan Allah menggunakan dhamir satu, maknanya contoh, wa ma khalaqtul jinna, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka menyembahku. Okey. Kemudian inna arsalna, sesungguhnya kami mengutuskan rasul dan sebagainya kan. Saya ke kami? Aku ke kami?
Aku ke kami, mana satu? Arsalna kami lah. Kalau khalaqtu, mana satu? Mana satu? Mana satu yang betul? Saya seorang ke kami banyak? Saya seorang, dua-dua. Mana satu yang boleh digunakan untuk Allah? Dua-dua lah, pasal Allah guna dua-dua. Betul kan? Allah guna dua-dua. Soalan dia, kalau guna dua-dua, mana satu yang betul? Kan? Mana satu yang betul? Kami melibatkan makhluk dia. Kalau saya tak melibatkan makhluk dia. Itu salah satu daripada huraian bahawa kalau Allah buat sesuatu perkara berseorangan, macam cipta kan, Allah cipta jin dan manusia kan, okay? Jadi Allah akan gunakan apa dia, dhamir khalaqtu. Nama dhamir apa? Dia panggil, Allah lupa lah, dhamir mufrad, dhamir satu. Maka apa dia sebut? Ganti nama. Lama tak sebut benda ni, lama dah dulu. Ganti nama plural singular. Okey. Tapi kalau perbuatan itu dibuat dengan diarahkan makhluk, contohnya nak menghantar wahyu, kan wahyu tu ada banyak jenis. Antara wahyu adalah dihantar siapa? Jibril, namus, kan? Jibril dihantar kepada para rasul. Okey. Nama lain Jibril adalah namus. Okey. Jadi di situ digunakan inna arsalna nuhan wan nabiyyin. Sesungguhnya kami mengutuskan kepada Nuh dan para nabi. Okey, itu satu hal lah berkenaan dengan bahasa Arabnya. Kalau kita nak tanya pula, okey, sekarang ni kalau nak cerita tentang Allah tu satu atau banyak? Okey, awak cakap wa ma khalaqtu satu, singular. Inna arsalna singular, plural. So macam bercanggahan lah. Kita kata okey, kalau itu bercanggahan, pergi kepada yang tak bercanggahan. Qul huwallahu ahad. Ahad ni apa dia? Bercanggah ke tak ada? Kata putus ke kata tak putus? Kata putus kan? Okey, jelas. Qul huwallahu ahad, selesai. Okey. Sebab tu siapa dia? Bilal kan bin Rabah radhiyallahu anhu arda. Bila kena seksa dia sebut satu je benda, iaitu ahad. Okey, maknanya satu. Allah itu esa. Menunjukkan ini dia suruh bahasa lah kan. Boleh tak kalau orang tanya pada kita, nama awak siapa? Kita kata Ahmad. Boleh tak? Ke kena sebut nama saya Ahmad? Kan dia boleh je nama saya Ahmad, boleh tak? Tapi kalau nak sebut Ahmad sahaja pun boleh juga, tak ada masalah. Ya. Man rabbuk Allah. Boleh tak? Boleh lah. Okey. Baik, selesai yang itu, kita nak pergi selepas itu kepada jenis-jenis tasyabuh, kesamaran dalam Al-Quran. Okey, sekarang ni perbincangan kita sebelum ni muhkam, mutasyabih. Muhkam maksudnya yang jelas. Mutasyabih dua maksud. Maksud pertama ialah yang mutasyabih, maksudnya yang seakan-akan, yang serupa. Okey, mutasyabih yang kedua maksudnya apa? Yang samar-samar. Okey, sekarang ni nak jelaskan yang samar-samar tu berapa jenis. Okey. Ada dua jenis. Pertama, hakiki. Okey, kesamaran yang hakiki. Saya tak boleh sebut hakiki, tak boleh, pasal saya dah tahu benda ni bahasa Arab kan. Kalau orang tak tahu, dia sebut kesamaran yang hakiki lah kan. Saya tak boleh sebut yang tu pasal bukan hakiki, dia adalah haqiqi. Qaf. Okey, haqiqi. Macam juga orang sebut apa ada satu perkataan lain. Hilanglah perkataan tu, tak apalah. Kesamaran yang haqiqi, hakikat kan, jangan sebutkan hakikatnya. Tapi tak apalah, itu dah mungkin dah jadi bahasa Melayu kan, hakikat. Sebenarnya hakikat gitulah, tapi tak kenalah kalau kita nak sebut itu kan. Okay, yang dah di Melayu kan tak apalah, tapi yang ni masih lagi sebenarnya perkataannya adalah kesamaran yang hakiki, yang benar-benar, yang sebenar-benarnya, ataupun benar-benar lah, yang benar je, buang satu tu. Okay, iaitu apa yang tidak dapat diketahui oleh manusia. Kalau silap-silap tu repair je lah. Oleh manusia seperti hakikat ataupun hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Walaupun kita mengetahui erti sifat itu, kita masih tidak mengetahui hakikat dan bentuknya berdasarkan wala yuhituna bihi ilma. Dan mereka tidak dapat meliputinya. Okay, dan ilmu mereka tidak dapat meliputinya, tak dapat merangkumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. La tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar.
Tadi dalam 110 surah Taha, yang ini pula 103 surah Al-An'am. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu. Dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Apa yang mata-mata semua tengok, Allah tahu. Tapi semua mata tak dapat nak capai hakikat Allah. Tak dapat nak melihat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya kat mana? Khususnya di mana? Di dunia ni. Tak boleh. Dalilnya apa? Apakah dalil yang mengatakan kita tak boleh tengok Allah di dunia? Cerita apa? Tak apalah, tak hafal ayat tu. Tak apa. Cerita apa? Cerita Nabi Nabi Musa alaihissalam. Apa ceritanya? Nabi Musa minta tengok Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan lan tarani, kamu tidak akan dapat melihat saya. Ahli sunnah mengatakan tak dapat lihat saya, tak lihat aku di mana? Di muka bumi ini. Tak cukup, kita punya kekuatan tak cukup. Orang kata apa kekuatan apa benda pula ni? Samalah, senang aja. Masa anak kita kecil-kecil, boleh tak bagi kopi ni minum kat dia? Dia baru umur setahun, boleh tak? Ta'amul kibar summus sigar. Pepatah Arab mengatakan makanan orang tua adalah racun kepada anak-anak. Tak? Kita bagi yang makanan yang kita makan sekarang ni bagi anak kita, boleh? Tak boleh. Makanan dia lah. Makan kita. Jadi dia masih tak tidak kuat untuk nak makan makanan yang kita boleh makan sekarang. Okey, begitu juga dekat dunia ni ada benda yang kita yang tak mampu kan. Allah tidak berikan kepada kita kerana kita tak mampu. Antaranya apa? Melihat Allah. Ya, kerana dalam hadis Nabi SAW disebutkan hijabuhun nur. Bila Nabi ditanya tentang adakah Rasulullah pernah melihat Allah Subhanahu Wa Taala semasa peristiwa Isra dan Mi'raj. Okey, Isra dan Mi'raj. Apa jawapan Nabi? Nurun anna arah. Cahaya. Yang aku nampak adalah cahaya, bagaimana aku boleh melihat Allah. Okay. Kemudian dalam hadis yang sama ataupun yang lain Nabi SAW sebutkan hijabuhun nur. Hijabnya adalah nur, cahaya. Okey. Kemudian apa disebutkan lagi? Maksudnya lah, sekiranya hijab itu dibuka, la ahraqat subuhatu wajhihi. Okey. Sekiranya hijab itu dibuka, cahaya tu kalau dibuka, okey, maka subuhat, kesucian wajah Allah akan membakar apa? Membakar makhluknya. Okey. Boleh faham kan? Maknanya kat sini Allah menceritakan kepada kita ada benda-benda yang kita tak mampu. Jadi Allah tak berikan kepada kita. Okey. Satu contoh lain lah agaknya kan. Mungkin tadi tu agak mungkin peranjat dengar agaknya kan. Contoh lain, ada seorang sahabat ni selalu kena demam. Sikit-sikit demam panas lah. Jadi Nabi tengok dia, Nabi tanya dia, apa yang kamu cakap sebenarnya? Apa yang kamu minta daripada Allah? Dia kata, ya Allah, sekiranya ada azab yang kau nak berikan di akhirat nanti, bagi sekarang ni. Nabi kata, jangan. Kamu tak mampu. Jangan minta sekali kan, kerana kamu tak mampu. Tapi mintalah daripada Allah al-afiyah. Mintalah kesejahteraan daripada Allah. Sama tak? Minta kesejahteraan, minta pengampunan. Jangan minta apa yang azab yang kena tu bagi sekarang ni, supaya nanti tak kena. Itu pemikiran manusia lah kan. Tapi kalau nak dikaitkan dengan rahmat Allah, dengan satu rahmat yang kedua adalah dengan apa dia panggil lah, kekerasan, siksaan Allah, kita tak mampu benda tu. So jangan minta benda-benda yang pelik-pelik macam tu. Okay? So dia banyak kena. Jadi Nabi katakan jangan. Kalaulah kita nak mati pun, maknanya kita nak mati, bukan nak mati, kita nak bukan, tak nak hidup, nak mati. Boleh tak kita minta? Boleh tak boleh? Kalau nak minta juga, Nabi sebutkan jangan. La yatamanna ahadukumul maut. Jangan salah seorang daripada kamu harap inginkan mati. Fa in kana la budda, kalau nak juga terpaksa juga, pada keadaan terlampau teruk sangat, falyaqul, hendaklah dia cakap, Allahumma in kana, ya Allah, sekiranya kehidupan ini baik untukku, maka hidupkanlah aku di atas Islam. Sekiranya kehidupan ni mati itu lebih baik untukku, maka matikanlah aku di atas iman. Nampak tak cara dia? Okey. Sekiranya. Kita tak tahu. Kalau kita tahu perkara ghaib lain lah. Okey. Okey. So selesai kat sini
bahagian yang pertama, sebahagian daripada bahagian pertama, bahawa ayat yang mutasyabihat ataupun yang kesamaran, bentuknya yang pertama adalah kesamaran yang hakiki, yang benar, yang memang kita tak tahu apa maksud dia. Antara contohnya adalah sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak tahu hakikat apa sebenarnya. Hakikatnya bahasa Melayu apa? Pasal dia dah jadi bahasa Melayu dah. Saya tak terjemah lagi lah kan. Apa hakikatnya? Apa ertinya agaknya? Apakah kalau bahasa Inggeris sebut apa agaknya? Reality. Boleh agak reality. Apakah reality sebenar sifat-sifat Allah? Okey. Sebab itu ini satu benda yang ni saya nak minta hafal lah kan. Okay, siapa boleh hafal tu masih lagi muda, saya rasa masih muda semua lagi kan, insya-Allah kan. Minta hafal lah benda ni kan, paling kurang muda pemikiran kan. Okay. Imam Malik ditanya bagaimanakah dia beristiwa, kaifastawa, tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Taha ayat kelima, Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. So, soalan kepada Imam Malik adalah kaifastawa, bagaimana Ar-Rahman buat benda ni, iaitu berada di atas arasy, berada tinggi di atas arasy. Macam mana? Cuba cerita macam mana. Okey. Jadi Imam Malik sebelum dia jawab, tahu tak dia buat apa? Dia tak dia buat apa? Dia tunduk lama. Dia tunduk tahan marah ni. Tunduk lama. Imam Malik dia kalau ikutlah, saya tak baca sangat cerita dia, tapi beberapa kisah tentang Imam Malik menunjukkan dia seorang yang seorang yang tegas. Pemerintah pun takut kat dia. Pemerintah kalau nak tulis surat ke Imam Malik pun ketar tangan. Ceritanya begitulah kan. Imam Syafi'i kata saya ada surat daripada pemerintah Mekah nak bawa ke Imam Malik. Dia jumpa pemerintah Madinah, maknanya katalah governor, menteri besar situ, nak jumpa Imam Malik. Imam Malik alah susah. Takut dengan Imam Malik. Okay? Jadi di masjid pun kalau Imam Malik nampak siapa yang perangai tak semenggah tu, dia akan halau. Dekat dalam kelas lah kan. Ni kau keluar kan. Kita tak boleh buat lah sekarang ni kan. Tapi nak ceritakan macam mana Imam Malik, bila ada orang tanya begitu, soalan yang tak sepatutnya ditanya, kan, Imam Malik tunduk lama. Kemudian dia angkat kepala dia dan dengan penuh kemarahan dia mengatakan, nampak agak orang kalau marah macam mana kan, al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa, berada tinggi, bukan perkara yang tidak diketahui ertinya, tidak majhul, kita tahu maksud dia. Pertama, wal kaifu ghairu ma'qul, bagaimana, ini tak dapat dibayang oleh akal, tak dapat difaham oleh akal. Ketiga, wal imanu bihi wajib, keimanan tentangnya adalah wajib. Bila Allah sebut Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa, wajib Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa. Was su'alu anhu bid'ah, dan tanya tentang benda ni bid'ah. Tengok elok-elok. Istiwa ghairu majhul, saya rasa fahamlah kot kan. Memang istiwa dalam bahasa Arab semua orang tahu. Istiwa ada dua maksud. Istawa kalau istawa dengan ala, maksud dia ala wartafa, maksudnya berada di atas, meninggi. Bahasa Melayu kan meninggi. Saya meninggi di atas gunung. Mana saya berada di atas gunung lah. Kalau thummastawa ila sama, ila maksudnya qasada, menuju. Astawi ila IKEA contohnya kan. Saya menuju ke IKEA. Itulah lebih kurang. Tapi astawi alal manassah, saya berada di atas manassah, iaitu di atas pentas. So itu ya, dalam kitab Al-Lalikai, Al-Imam Al-Lalikai rahimahullah, dalam kitabnya Syarh Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, dibawakan dua riwayat daripada ulama salaf mengatakan istawa tu ada dua maksud. So jangan pergi terjemah istawa kepada maksud lain. Faham tak? Maksudnya sekarang ni saya nak ceritakan, kita punya terjemahan pun kadang-kadang ada masalah juga kan. Kalau kita baca Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah, bersemayam di atas arasy. Bersemayam ni bila terjemahkan istawa kepada bersemayam, sebenarnya salah lah. Pasal bersemayam maksud dia duduk seperti mana duduknya seorang raja di atas singgasana. Istawa bukan duduk, bukan bersemayam. Istawa dua maksud. Kalau dalam beberapa ayat dalam surah Dukhan kan, tsummastawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat kan. Kemudian Allah menuju ke langit. Allah maknanya
bila Allah nak cipta bumi dan langit, so Allah pergi ataupun menuju ke arah langit ni dan menjadikannya 7 petala langit. Ila. Tapi kalau Ar-Rahmanu ala di atas, maksudnya istawa di sini. Ala wartafa'a. Kalau kita lah kan, seseorang itu ala wartafa'a, meninggi dan berada di atas. Okey, meninggi dan berada di atas. Okey. Cuma sekarang ni itu maksud dari sudut bahasa Arab. So maksud istawa maklum, ghair majhul. Okey. Wal kaifu ghair ma'qul. Tapi masalahnya yang kamu tanya adalah bagaimana? Bagaimana tak dapat dikesan oleh akal. Okay? So kita tak boleh nak tahu bagaimana Allah. Kalaulah seorang tu dia tanya bagaimana seorang raja tu berada di atas pentas, di atas singgasana, kita boleh cerita, kita nampak dia berada macam ni, duduk macam ni, ataupun dia berada dia di atas tu macam ni. Okey, kita boleh ceritakan. Tapi tentang Allah boleh cerita tak? Tak boleh, kerana kita tak pernah tengok. Jadi Imam Malik mengatakan kaedahnya, maksud istawa, bila Allah sebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, istawa tu maksud dalam bahasa Arab jelas. Tetapi bagaimana Allah buat benda itu tidak boleh kita fikirkan. Kenapa tak boleh fikirkan? Itu soalan dia. Saya saja tanya, kenapa? Perkara gaib lagi? Perkara gaib dan Allah tak cerita pada kita. Itu jawapan dia. Kenapa ayah? Kenapa tak boleh ni? Kerana Allah tak cerita. Tak boleh cari. Tak boleh, Allah tak cerita pada kita. Nak cari kat mana? Dia tak. So dia di luar daripada ilmu yang Allah berikan kepada kita. Tak ada. Kemudian wal imanu bihi wajib. Walaupun begitu, wajib tak beriman? Wajib, tetap wajib. Walaupun kita tak tahu apa sebenarnya, macam mana sebenarnya, wajib tak beriman? Wajib. Kerana kita ni adalah allazina yu'minuna bil ghaib. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sifat orang bertakwa adalah allazina yu'minuna bil ghaib. Sebelum solat, sebelum apa semua, dia beriman dengan perkara gaib. Antara perkara gaib adalah benda-benda macam ni. Yang kita tak faham, tak dapat tu, Allah beritahu, terima dengan apa yang apa dia, yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahu pada kita. Jangan terima dengan benda yang lebih-lebih. Cukup itu. Okey. Kemudian wasu'alu anhu bid'ah. Kenapa soal bertanya tentang perkara ini adalah bid'ah? Bid'ah tu apa dia? Bid'ah perkara baru dalam agama. Bid'ah ni baik ke tak baik? Bid'ah dalam agama tak baik. Bid'ah dalam dunia tak apa, iPhone 5 kan. Samsung sekarang ni Samsung apa dah? Apa? X4. Tak. Apa dia? S. Tak tahu saya tahu. Rasanya S4 kot agaknya kan? S4. Belaming tu bofo. Kau mana pun iPhone hebat lagi lah. Tak apa. Saya saja cakap kan. Jangan ambil hati lah. Untuk saya lah, untuk orang lain saya tak tahu kan. Okay. Siapa soalan dia tadi? Kenapa bid'ah dalam agama tu tak baik? Wasu'alu anhu bid'ah. Tanya tentang benda ini bid'ah. Kenapa? Ini bid'ah. Dia tak kata, dia tanya kot. Kenapa tanya tentang benda ni? Hukumnya adalah bid'ah yang merupakan kesesatan. Kenapa? Kerana kita diarahkan apa dia? Untuk ikut. Kita diarahkan untuk ikut. Maknanya laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kita kena buat apa? Ikut. Teladan kan apa ya? Example. Bila best example, boleh tak kita ubah example tu? Dia dah best example dah. Laqad kana lakum fi Rasulillah, sesungguhnya untuk kamu pada diri Rasulullah ada uswah hasanah, example yang terbaik. So bila dah terbaik, artinya kita ikutnya. Dia dah bagi dah. Contohnya orang bagi apa? Bagilah sesuatu kat kita untuk kita buat. Okey, buat benda ni, buat ini adalah yang terbaik sekali. Buat macam ni. Kita pun buat macam ni, kita buat jadikan dia macam ni kan. Dia terima ke tak? Kata, ni besar lagi Syekh kan. Kata tuan, ni besar lagi, dah boleh isi banyak lagi, boleh pegang, ni tak boleh pegang. Dia kata saya nak macam ni. Kita nak jadi apa jawapan kita? Betul-betul ini memang bagus, terbaik, tapi ini pun bagus juga. Apa? Dia terima tak? Dia takkan terima. Okey? Sebab tu kalau dalam sejarah, ini sajalah kot nak kaitkan sejarah Melayu kan. Hang tuan dengan hang jebat siapa betul? Dalam sejarah baru Melayu masuk SPM, jawab hang jebat betul, fail lah. Jawablah macam mana pun hang jebat mempertahankan bab fail.
Walaupun suruh baca tu macam betul, tapi fail lah. Tak? Jadi kita kena ikut. Okay? Ikut tu standard yang diberikan adalah begini. Salah aja habis. Buat je tapi tinggi sikit. Boleh? Kan macam iPhone 5 tinggi sikit kan. iPhone 4 pendek sikit, dia tinggi sikit. Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Dia tak boleh. Dia nak iPhone ni apa gelas ni. Saya nak macam ni, buat lain. Takkan terima punya. Piawaian, katalah bomba kata kena buat begini, ada 2 tangga. Kita buat berapa? Tetap 1 tangga juga, tapi tangga tu besar. Kan? Pada kita dah kira tangga macam ni 1, kalau 2 macam ni kita buat tangga macam ni. Tangga sama sebenarnya tapi dia besar. Boleh tak? Tak boleh, tak dapat lesen. Okey. So begitulah. Boleh buat tapi tak dapat lesen kan. So sama juga begitulah caranya wasu'alu anhu bid'ah, berkenaan dengan akidah, ambil terima, selesai. Ambil, terima. Bukannya ambil, fikir, ubah, terima. Tak. Okay? Kalau rumah tak apa, nak renovate lah, nak tu apa, tak apa. Tapi agama ni akidah, ambil, faham, terima. Okay? Allah nakkan pada kita bahagian kita boleh faham. Yang kita tak boleh faham tu, wal kaifu ghairu ma'qul, Allah tak perintahkan kita pun. Bahagian mana. So ini kaedah yang Imam Malik bagi. Kaedah ni Imam Malik bagi pada siapa? Bagi pada siapa? Bagi pada anak murid dia. Okay, dan diwarisi sampailah pada kita. Salah seorang daripada anak muridnya ialah Al-Imam Syafi'i rahimahullah. So kita faham apa yang Imam Malik sebut ni. Saya saja panjangkan sikit bab ni. Disebut juga oleh Ummu Salamah. Kalau tak silap saya, seorang sahabiyah, Ummul Mukminin. Ummu Salamah sebut benda ni, Imam Malik sebut benda, ya, isteri Nabi. Okey, Imam Malik sebut. Maknanya benda ni diketahui oleh siapa? Oleh para sahabat, diketahui oleh tabi'in, tabi'in, diketahui oleh siapa dia, anak-anak murid mereka. Ahli sunnah tahu benda ni. Yang tak tahu benda ni siapa dia? Golongan bid'ah. Sebab tu Imam Malik ni dia tak cerita sini, tapi dalam kisah sebenarnya Imam Malik dia sebut apa? Wa inni araka rajula su'in, kan? Aku rasa engkau ni orang yang tidak baik. Keluar. Dia arahkan orang ni, dihalau keluar daripada majlis dia. Kan kita sekarang ni kalau siapa yang kan bully baru ni apa semua, kena buang sekolah kan. Ni buang kelas, keluar. Jangan masuk lagi dah. Selagi mana engkau tidak berpegang dengan ahli sunnah punya pandangan, tak sah masuk. Okey. Itu ketegasan yang ada pada Imam Malik. Dan ketegasan macam ni ada juga pada para sahabat. Contohnya siapa? Contohnya banyaklah. Antaranya satu, Ibnu Umar radhiyallahu anhu arda, bila orang cakap tentang qada dan qadar, kan, bahawa Allah tak takdirkan sesuatu pun. Apa yang kita buat ni, kita sekarang ni baru kita buat. Belum ditentukan lagi. Allah tak pernah tentukan. Kita faham apa dia? Kita faham semua benda Allah telah tentukan dan telah catatkan dalam Lauh Mahfuz, kan? Okay, tapi ada orang kata tak ada. Ini kefahaman luar lah, kefahaman daripada luar agama Islam. Ibnu Umar kata, akhbirhu anna ibn Umar bari'un minhu. Beritahu pada dia bahawa Ibnu Umar berlepas diri daripada dia. Tak ada kaitan dengan orang tu. Dia kata diislamkan, aku tak ada kaitan dengan dia. Selagi mana dia beriman, selagi mana dia tak beriman, ataupun sehinggalah dia kembali mengatakan bahawa qada dan qadar, yang baik dan yang buruk adalah daripada Allah, hatta yu'mina bil qadar, sehingga dia beriman dengan qada dan qadar. Okey. So dia tak boleh tak kita nak macam tadilah nak renovate sikit. Qada qadar ni kan, predestination ke apa benda ni, kita nak renovate dia, ubah sikit, boleh tak? Tak boleh. Kena ikut je. Okey, selesai. Okey, kesamaran jenis ini tidak boleh ditanya tafsirannya kerana jalannya tertutup. Okey, jadi kita nak faham kat sini, ilmu ni ada ilmu yang kita kena tahu, dan ada ilmu yang kita kena tahu yang kita tak boleh tahu. Faham tak? Yang kita kena tahu bahawa ilmu tu kita tak boleh tahu. Faham tak faham? Kita tak boleh tanya ilmu tu. Sebab tu dengan anak kita bukan tanya semua benda, tak. Tanya. Yang ni kan, yang ni sepatutnya adik tak boleh tanya ni. Kenapa? Pasal Allah tak boleh tanya. Selesai. Pasal kita dalam bab ni Allah suruh kita terima. Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman dengan perkara ghaib. Bukannya tanya, tak boleh. Sebab tu syaitan dalam satu hadis Nabi SAW sebutkan, mazala syaitanu bi ahadikum, syaitan sentiasa mengganggu salah seorang daripada kamu, di mana kamu akan bertanya apa? Soalan, orang yang banyak tanya soalan ni kan.
golongan intelektual ni kan, dia tanya apa? Man khalaqa kadza, man khalaqa kadza, ni siapa cipta, ni siapa cipta, ni siapa cipta, ni siapa cipta, siapa, hatta sehinggalah akhirnya man khalaqallah, siapa cipta Allah. Nampak tak? So bila Nabi kata kalaulah kamu sampai tahap tu, falyantahi, hendaklah dia berhenti, dan hendaklah dia sebut la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dia dah salah, dia dah salah track dah. So berhenti, okey, dan kembali ke pangkal jalan. Okey. So masalahnya sekarang ni kita biasa dengar critical thinking kan. Critical thinking kalau tak kalau tak dikawal oleh wahyu, hancur. Semua pun akan dipersoalkan. Okey. So critical thinking boleh, tapi ada had dia. Okay, Umar radhiyallahu anhu dia pernah sebut sekali innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, okay, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Apa dia kata? Okay, siapa yang Allah berikan hidayat kepadanya, tak ada seorang pun boleh sesatkan dia. Siapa yang Allah sesatkan, tak ada seorang pun yang boleh beri hidayat kepadanya. Bangun seorang orang Kristian rasanya ataupun Yahudi mengatakan innallaha la yudhillu ahada, sesungguhnya Allah tidak menyesatkan sesiapa pun, wahai Umar. Umar tengok dia, Umar kata, nampak tongkat aku ni, cakap sekali lagi aku pukul kau. Senyap sampai mati dia, senyap. Alhamdulillah. Ya, pasal ketegasan perlu kat sini. Ya, so nak ceritakan bagaimana kadang kalau critical thinking itu bagus, tapi perlu dikawal oleh apa? Oleh agama. Jangan lebih-lebih. So kita kadang risau ya, ada kawan-kawan yang dia nak sangat critical thinking, bagus tu, tapi jangan lebih. Kan wahyu Quran, pasal kita orang beriman, yu'minuna bil ghaib, kita ada had kita. Macam Imam Malik, takkan dia tak bagi critical thinking? Dia antara orang yang hebat dari sudut pemikiran itu, antaranya hebat, tapi dia kata ini tak boleh. Kita ada had dia. Okey. Baik, selesai bahagian yang pertama yang kita tak boleh persoalkan. Kalau tersilap soal tak apa, kita diberitahu dan kita jangan ulang balik semula lah. Tak apa, tak ada masalah, mungkin kejahilan kita kan. Okay? Nombor dua, kesamaran yang nisbi, tertakluk. Maksudnya samar bagi setengah manusia dan tidak samar bagi setengah yang lain. Siapa ada ilmu, dia jelas. Siapa yang tak ada ilmu, sama-sama lagi. Okay? Jenis kesamaran ini boleh ditanya tafsirannya dan penerangannya kerana jalannya terbuka. Ini boleh tanya, tak ada masalah. Okay, so kita kena ada ilmu apa yang boleh tanya, apa yang tak boleh tanya. Okay. Di dalam Al-Quran tidak ada perkara yang tidak dapat diketahui oleh kesemua manusia. Ini berdasarkan, maksudnya dalam Quran ni, kalau ada orang tak tahu, pasti ada orang tahu. Saya tak tahu lah, tanya tak tahu. Kita kena cari, mesti ada orang tahu tentang benda ni. Okay. Hadza bayanun lin-nasi wa hudan wa mau'izatun lil-muttaqin. Ali Imran 138. Al-Quran adalah penerangan bagi seluruh manusia, petunjuk serta pelajaran, okay, bagi orang-orang yang bertakwa. Penerangan, petunjuk, pelajaran, tapi tak ada orang tahu, dia boleh tak jadi? Quran ni adalah satu petunjuk, adalah satu penerangan, adalah satu pelajaran. Tapi bila tanya semua orang tak tahu, ni apa maksud dia tak tahu. Munasabah tak? Tak munasabah. Mesti kalau ramai tak tahu pun, pasti ada yang tahu. Okey? Ini menunjukkan kita perlu tanya. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. 89 surah An-Nahl, dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu. Okey, maknanya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia. Okey. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila kami selesai membacanya, maka ikutlah bacaan itu. Okey. Thumma inna alaina bayanah. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Artinya Allah telah pun menjelaskan. Jadi kalau Allah dah menjelaskan, masuk akal tak? Kita tak faham, kita tak tahu. Okey, semua orang tak tahu. Kita tak tahu masuk akal lah, tapi semua tak ada orang pun tahu tentang ayat ni. Tak ada, mesti ada yang tahu. Okey. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. An-Nisa 178 74. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, iaitu Al-Quranul Karim. Okey. Baik, saya nak tanya satu soalan mungkin. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Al-Quran adalah penjelasan bagi segala sesuatu, betul? Betul. Pasti ya? Okey.
Kalau orang tanya kan, ayat ni Allah kata Al-Quran adalah penjelasan untuk segala sesuatu. Kalau orang tanyalah, ada tak dalam Al-Quran macam mana saya nak sebagai seorang sebagai seorang apa? Bukan ustaz lah, orang lain apa? Lain daripada ustaz ni. Sebagai seorang mekanik. Mekanik. Sebagai seorang mekanik ni apa saya kena buat, okay, untuk menjadi mekanik yang terbaik? Ada tak dalam Quran jelaskan benda ni? Ciri-ciri mekanik terbaik ada tak dalam Quran? Itu umum. Kalau tak ada, ini sudah sebut tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Maknanya ada benda yang tak jelas lagi lah. Okey, kalau kita tengok jawab, pakar, kita kena tanya pakar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Rujuk pada ayat tu. Maknanya ayat ni huraiannya, kalau kita Al-Quran jelaskan semua benda, betul. Okey, dan penjelasan Al-Quran ada dua jenis. Satu adalah penjelasan yang terperinci, kedua penjelasan yang bersifat formula ataupun bersifat umum. Okey. Yang bersifat umum di antaranya ialah tanyalah pakar sekiranya kamu tak tahu. Jelas Kalau orang tu nak tanya tentang mekanik, tanya pakar lah. Kaedah dalam Quran ada. Apa dia? Tanyalah pakar mekanik untuk nak jadi mekanik yang terbaik. Okey, maknanya semua benda ada dalam Quran. Dan kita boleh cari sama ada secara terperinci ataupun secara umum. Okey. Ayat dekat mana? Nanti saya tanya handphone je. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jap tak keluar pula kat sini. Allah musta'an. Malangnya masa kami belajar dulu, kami tak diarahkan untuk hafal nombor ayat. Kan? Ahla dzikri. Okey. Ayat 7 dalam surah Al-Anbiya. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak utuskan sebelum kamu kecuali lelaki-lelaki yang kami wahyukan kepada mereka, maka tanyalah ahla dzikri, orang yang mempunyai ilmu, in kuntum la ta'lamun, sekiranya kamu tidak mengetahui. Okey, Al-Anbiya ayat 7. Ini ayat ni umum lah, maknanya tentang akidah, tentang apa semua kan. Kalau tak tahu, tanya orang yang tahu. Okey, jadi walaupun ayat ni berkenaan dengan akidah, tapi mafhum dia boleh digunakan untuk semua benda. Apa sahaja yang kita perlu tahu, kita tanya pada orang yang berkaitan, jangan tanya pada orang lain. Okey, sebab tu dalam ilmu fiqh pun dalam ilmu fiqh, kalau okay, dalam ilmu fiqh, kalau orang tu dia mengaku dia doktor kan, kemudian bagi ubat, kemudian salah, okay, kena check balik, betul tak dia doktor. Kalau dia mengaku doktor tapi dia bukan doktor, dia boleh kena tindakan. Okay, tapi kalau dia memang betul-betul doktor, memang dia layak bagi ubat, salah tu adalah tindakan lain. Tapi kalau dia menipu dia mengatakan dia doktor sedangkan dia bukan doktor, ini masalah. Okay, so kita diarahkan untuk setiap satu benda tu kita pergi pada pakarnya. Okay. Okay, contoh untuk jenis yang kedua, maknanya perkara mutasyabihat, kesamaran yang nisbi, kesamaran yang tertakluk. Maksudnya ada orang boleh faham, ada orang tak boleh faham ni. Banyak antaranya ialah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Okey, ayat ini samar bagi golongan ta'til. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia.
Okey, itu maksud petikan yang ni lah, laisa kamitslihi syai', tiada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Sebahagian orang dia ambil bahagian yang ni, dia keluarkan yang ni sahaja kan, dia ayat tu penuh kan, dia potong setengah, dia ambil yang bahagian pertama dan mengatakan ayat ini menunjukkan Allah Ta'ala tidak ada sifat. Laisa kamitslihi syai', Allah tak serupa dengan sesuatu pun. Jadi makhluk yang ada sifat-sifatnya Allah tak sama dengan dia, maknanya Allah tak ada sifat lah. Mereka mendakwa bahawa sekiranya Allah Ta'ala bersifat, ini bermaksud sabitlah, atau maknanya adalah penyerupaannya dengan makhluk, kerana makhluk ada sifat. Kalau makhluk mendengar, kita kata Allah mendengar, sama lah, betul tak? Jadi sedangkan ayat ni mengatakan tak sama, tak ada. Maka sebenarnya mereka sebenarnya telah meninggalkan banyak lagi ayat yang menunjukkan bahawa Allah Ta'ala mempunyai sifat-sifat, dan juga penetapan makna sifat tidak bererti menyerupakannya dengan makhluk. Maknanya sekarang ni macam kita sebut tadi, nak faham satu benda, kumpulkan ayat yang ada. Kumpulkan ayat yang ada. Okey? Tak boleh ambil satu ayat tinggalkan 10 ayat yang berkaitan dengan tajuk kita, ataupun ambil setengah ayat, ambil setengah yang depan, tinggal yang belakang, pun tak boleh juga. Saya nak bagi satu contoh. Contohnya ialah ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Awliya Allah. Okey, tengok dalam surah ala inna awliya Allah la khaufun alaihim. Dalam surah Yunus 62. Cuba tengok sekejap, siapa yang boleh tengok lah kan. Surah Yunus 62. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahawa wali-wali Allah, pembantu-pembantu Allah, la khaufun alaihim, tidak ada khauf, ketakutan terhadap mereka, wa lahum yahzanun, dan mereka juga tidak risau, tidak bersedih. Tak takut maksudnya apa? Tak takut apa? Tak takut artinya tak takut pada benda yang akan datang. Tak sedih, sedih pada benda yang ditinggalkan, yang lepas. Kalau semalam handset saya hilang, takut ke sedih? Sedih lah. Okey, betul, dah beli handset baru, saya takut lah handset ni hilang. Nak hilang, ada lagi ke tak ada? Dia takut akan datang lah kan. Okey, so itu huraian dia. Wali Allah, dia tidak akan takut dan dia tidak akan bersedih. Okey. Soalan saya, siapakah wali Allah? Itu soalan saya lah. Jawapan setengah orang, wali Allah tu yang ada dalam apa? Dalam mana gambar kan ada? Gambar berapa ramai di situ tu? Banyak. Oh. Dah songong 9 je. Ni banyak. Berapa tak, saya tak tahu tak, kalau kira agaknya 10 sebagainya, berapa dah 40 ke 50 gambar tu yang ada tu, ini wali-wali Allah. Okey, itu satu. Yang kedua, mereka mengatakan wali Allah ni bukan calang-calang. Okey, wali Allah bukan calang-calang. Maknanya tak ramai yang boleh sampai ke tahap wali Allah. Macam betul lah dia cakap tu. Okey, betul. Okey, wali Allah ni yang gambar ni, inilah wali Allah. Pergi balik tampal gambar ni. Kita berfikir kenapa, apa hal susah nak jadi wali Allah, betul lah. Okey, kemudian bila kita berkawan lagi, kita akan tengok kalau orang tu, kalau ustaz tu agaknya kan, kalau wali tu, dia tak ada apa-apa kehebatan. Orang datang dia jampi pun jampi tak jalan kan. Apa lagi? Macam-macam lah kan. Saya macam, dia ni betul ke wali? Kita datang pun dia tak tahu apa isi hati kita kan. Dia patutnya wali ni kena tahu apa kita datang tu, dia dah tahu dah. Oh, awak datang kerana ada sakit, ada anak sakit kan? Betul. Suami sakit, betul kan? Pak betul sakit, nampak? Maknanya, oh betul ni kan, insya-Allah kan. Jadi itu antara persepsi orang kan, betul tak? Kan kita dengar benda tu kan. Saya tak cerita benda yang baru lah. Tapi masalahnya ialah, mereka kalau nak, bila mereka nak letak gambar tu, dia letak ayat ni tau, ayat 62 dalam surah Yunus, tapi dia tak bawa ayat 63. Itu masalah dia. Allazina amanu wa kanu yattaqun, mereka yang beriman dan bertakwa. Beriman, bertakwa, wali. Senangnya ustaz. Senang ke susah?
Ada setengah-setengah benda memang macam senang lah. Contohnya kalau chef Wan kan, dia baca apa resepi, okey masuk sini sini. Senangnya saya boleh buat, cuba buat tengok. Apa jadi? Dia jadi keras macam kan, betul tak? Okey, pasal benda tu memang nampak dia punya resepi dia ada. Okey, maknanya iman tu maksud dia apa tahu, takwa maksud dia apa tahulah. Tapi nak jadi orang beriman, nak jadi orang bertakwa bukan senang. Okey. Macam mana saya nak cerita sikit. Kadang-kadang tangan kita ni kalau orang salam, orang cium, apa kita rasa? Apa kita rasa? Satu, kita akan rasa tak betul lah kan. Yang kedua, orang cium asyik cium tangan ni, tak apalah biar kan. Lepas tu satu level lagi kita rasa bila salam kenapa tak cium dia satu level macam tu. Okey, so kita takut di situ. Bila takwa tak ada, nampak tak, bila buat tu dia dah, perasaan tu dah berubah. Okey, di situ dia dah akan masuk was-was syaitan lah. Syaitan akan mengganggu. So kita risau, itu yang kita risau. Sedangkan kalau wali yang sebenarnya, dia tak akan, dia tidak akan apa? Dia tak akan macam apa dia nak sebut lah, memperdagangkan keimanan dia. Dia he will not be carried away. Nampak tak? Dia tak akan senang-senang diganggu. Contoh, saya beri satu contoh. Macam Uwais Al-Qarani kan, Rasulullah kata kalau jumpa Uwais ni minta dia doa. So Umar cari-cari jumpa dia. Ya wahai Uwais, Nabi cakap pada aku kirim salam kat engkau dan doa, dan Nabi suruh aku minta engkau doakan untuk aku. Uwais kata, Nabi sebut nama saya? Ya, Nabi sebut nama engkau. Wahai Uwais, doakan untuk aku. Uwais pun doakan lah. Lepas tu orang ramai minta, yalah dah cerita, dah tersebar. Pekat-pekat minta, Uwais doa saya, Uwais saya. Kalau kita, apa kita buat? Buka satu apa? Office kan? Doa kan? Nampak tak? Mungkin kita yang berlaku. Memang kita rasa bangga orang nak doa, tak. Uwais esok hilang. Bukan hilang dia apa, tidak Melayu hilang di dunia, right? Bukan itu kan. Dia hilang, dia menghilangkan diri dia. Orang menghilangkan dia maksudnya cari-cari tak jumpa, telefon tak dapat. Masa tu tak telefon lah kan, nak hubungi tak dapat. Dia menghilangkan diri kerana takutkan fitnah daripada banyak sangat orang minta doa ni. Okay? Pernah berlaku ni, share saya seorang lah cerita. Siapa nama share ni, tak ingat nama dia. Tapi dengan Jatah Tauhid masa dekat Institut Islam Madinah, dia kata seorang imam, salah seorang daripada imam Masjid Haram lah, Masjid Nabi kan, dia tengah semayang ni, ada orang nak bunuh dia, ambil pisau tu macam ni, tak betul, jadi apa, freeze. Dia jadi kaku gitu, kaku kan, bunuh. Okay? Sampailah habis semayang apa semua, polis tangkap lah. Lepas tu orang pakat minta doa kat dia. Pakat minta doa pada siapa? Pada imam tadi tu, imam masjid tu. Imam tu tulis surat dekat menteri, dekat menteri besar, tolong alihkan saya ke tempat lain. Nampak tak ketakwaan tu macam mana? Bukannya ya ke orang mai. Doa. Betul. Ni faudah ni tak sistem. Kita beratur panjang kan. Ya Allah, nama siapa? Doa kan. Okay, ya Allah. Tak, bukan itu. Nampak tak? Itu kita nak ceritalah bagaimana benda tu sebenarnya. Okey, jadi dengan itu kalau kita tengok gambar tu sendiri, pasal bila tengok gambar tu pun, kita kenal tak Nabi Muhammad? Kita nak kenal tak? Kita tak jumpa lah dia, tapi kita kenal tak Nabi Muhammad macam mana? Sifat Nabi, Syama'il Muhammadiyah kan, sifat-sifat Nabi Muhammad. Kenal tak sifat Nabi Muhammad? Kenal. Antara yang Nabi Muhammad, contoh, saya bagi contoh, antara yang Nabi Muhammad tekankan adalah apa? Sudut perwatakan tu apa dia? Rupa tu apa dia? Janggut lah. Yang Nabi Muhammad tekankan lah janggut. Paling kurang ada janggut lah. Ya, paling kurang ada janggut. Okey. Tiba-tiba dalam gambar tu tak ada janggut. Kita nak kata apa? Nabi Muhammad dalam satu hadis, dua orang datang. Wakil ni delegasi Rom ke Farsi, saya tak ingat lah, datang. Halif, tak ada janggut. Majusi kan. Okay, dua orang tak ada janggut. Nabi kata, ni tak ada janggut ni kenapa? Dia kata, Tuhan kami perintahkan kami untuk cukur janggut. Dia maksud Tuhan ni siapa dia? Raja lah kan. Nabi Muhammad kata apa? Amma Rabbi, adapun Tuhanku, maka telah memerintahkan aku untuk jaga janggut aku. Sekiranya, Nabi Muhammad kata, sekiranya kamu berdua bukan delegasi, aku bunuh kamu berdua. Sekiranya lah. Tapi nak delegasi nak buat macam mana? Delegasi kita tak boleh bunuh, ingat benda tu. Okay? Delegasi tak boleh bunuh. Tapi kalau dia bukan delegasi, lama dah. Nampak tak? Maknanya dia ada unsur-unsur syirik kat situ kan. Okay? So Nabi Muhammad dia nampak ni satu benda yang besar.
Itu benda yang besar. Kalau terpaksa kita lain. Kalau terpaksa kita lain. Tapi kalau tak terpaksa, buatlah, bersalahnya. Ya. Jadi itulah masalahnya lah, bila tengok lah tak ada lah, ada yang tak ada janggut pun dalam tu kan. Tak tahu mungkin orang Melayu. Lepas tu ramai, yang Melayu pun ramai kat situ kan. Maksudnya mungkin dia tak ada janggut asal-asal, kita ada janggut kan. Tapi nampak kebanyakannya paling kurang ada. Orang Melayu macam mana pun ada nak sikit kan, betul tak? Ya. So dalam kes ni, kita bila baca yang tu kemudian tengok macam tak kena. Okay, mana pemikiran orang pula, wali ni kena tu, kena ni, tahu yang ghaib lah, tahu tu. Okay. So wali Allah adalah yang beriman dan bertakwa. Okay. Saya nak tambah satu lagi berkenaan dengan wali ni. Kalau ada orang yang dikatakan wali, kemudian dia dihormati dengan sanjungan yang tinggi-tinggi sangat, tinggi melampau, okay? Dan dia biasa dengan benda tu, kebarangkalian dia tu wali tu amat tipis lah. Pasal wali ni dia tak suka dia apa? Wali yang sebenarnya, wali Allah ni dia tak suka dipuji lambung tinggi-tinggi. Pasal lambung tinggi-tinggi apa jadi? Jatuh sakit. Betul tak? Tengok lambung tinggi-tinggi, jatuh sakit. Ni gelas ni kalau jatuh sikit-sikit macam ni, pecah tak pecah kan? Ya, tapi kalau banyak jatuh macam ni, cuba apa jadi? Pecah kan? Jadi kalau lambung tinggi-tinggi tu bahaya. Sebab tu Nabi Muhammad kata, jangan siapa yang puji saudaranya berdepan, ambil tanah baling kat muka orang pemuji tu. Nak cerita bahawa itu adalah satu benda yang dahsyat. Bahkan dalam satu hadis lain, bila ada orang puji ni, Nabi kata qata'ta dhahra akhika, engkau dah potong belakang dia. Puji melampau, puji ni maknanya kita dah apa? Kita dah membantu dia untuk hancurlah. So bila nak puji, Nabi dah ajarkan caranya. Kalau nak puji pun, nak bagi recommendation ke apa, hendaklah dia kata ini adalah apa yang kami tahu, wala nuzakki 'ala Allahi ahada, dan kami tak beri apa yang lebih daripada apa yang Allah tahu. Maksudnya apa yang jelas pada kami, zahirnya begini-begini. Okey, jangan lebih-lebih puji orang. Dan puji pada benda yang ada pada dia, jangan puji pada benda yang tak ada pada dia. Okey. Itu benda yang berkaitan dengan benda ni lah, dengan wali sebagai contoh sahaja. Baik. Saya tak tahu kenapa banyak macam mana saya masuk tajuk tu, Wallahualam. Cek balik lah, kalau tak tahu cek balik semula. Kan? Tak apa. Contoh yang kedua, contoh yang pertama dah selesai. Okey. Laisa kamithlihi syai'un. Ada orang kata laisa kamithlihi. Saya rasa kenapa saya bawa contoh tu ialah ada orang ambil setengah ayat. Okey, setengah ayat, dan saya nak tunjukkan sekarang ni macam mana setengah ayat tu boleh menyesatkan orang. Okey. Kita tulis ayat tu lah, laisa apa dia? Kamithlihi syai'un. Okey, betul eh? Satu lagi, wa huwas samiul basir. Wa huwas samiul basir. Okey. Laisa kamithlihi syai'un adalah tolak. Betul. Wa huwas samiul basir ada. Tolak apa? Tolak tidak sama dengan sesuatu, dengan apa sahaja, okey. Sini ialah ia, iaitu mendengar, maha mendengar dan maha melihat. So nampak ini adalah tolak nafikan. Tengok elok-elok. Kalau saya ambil yang ni, katalah saya ambil yang ni sahaja dan saya tolak yang ni. Okay, ini saya tak nak guna. Okey, ini saya tak nak guna. Apa jadi? Tak ada satu. Allah memang tak serupa dengan segala sesuatu. Kalau tanya, ya Allah mendengar ke tidak? Siapa mendengar? Siapa yang mendengar? Makhluk mendengar kan? Jadi Allah serupa tak dengan makhluk? Tak serupa. Jadi Allah tak mendengar. Faham? Nampak tak kesesatan yang boleh berlaku kat sini? Selesai Katalah dia ni, seorang lagi ni, dia ambil yang ni pula. Wa huwas samiul basir. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Maknanya Allah ada sifat. Okay, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Allah apa saja sifat ada, semua ada. Betul, dia bila tengok Allah ada sifat, kita pun ada sifat, akhirnya dia akan jadi sampai ke tahap apa? Sampai ke tahap sama. Sama ni satu masalah juga.
Yang ni dia akan membawa sedikit demi sedikit kepada wahdatul wujud. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Contoh ayatnya, tidaklah engkau baling lembing itu wahai Muhammad apabila engkau baling, kecuali Allah membalingnya. Tengok, ini kan ayat yang saya baca ni ini bahasa doang, bahasa doang, bukan bahasa saya, bahasa doang. Menunjukkan memang Allah dan makhluk itu sama. Allah mendengar, kita mendengar. Allah melihat, kita melihat. Allah cakap lagi, bila Nabi Muhammad baling, yang baling sebenarnya adalah Allah. Jadi Allah dan makhluk adalah sama. Macam betul lah, macam yakin dia cakap kan. Jadi itulah dia orang bagi ceramah gini, yang dengar tu, betul juga ustaz, kita sama dengan Allah. Akhirnya kita dan Allah adalah sama, wahdatul wujud. Kan, wahdatul wujud, kewujudan ini adalah sama. Macam Profesor Abdul Fattah Harun dia pernah sebut, kalau cermin kita tengok, kita nampak siapa? Nampak diri kita lah. Kita yang nombor satu sebenarnya, yang ni ke yang tu? Soalan ni meremang bukan umur kan. Kalau kat rumah lah, kita yang nombor satu, cuba jawab tengok. Kita yang mana? Yang luar ke yang dalam? Ni, yang tu siapa? Bayang kita, samalah. Sebab tu orang kata, samalah, kita ini makhluk adalah bayang Allah. Ini akidah yang salah tau, jangan pergi percaya pula kan. Kenapa? Kerana dia ambil bahagian yang ni, illallah, illallah. Ada kawan saya cerita lah dekat India, dia pun punya zikir dia orang, bukannya la ilaha illallah, illallah kan, tapi slang India sikit lah, saya tak tahu nak guna kan. Okay? Illallah tu, illallah je doa dia. Sebab tu antara kita biasa dengar la ilaha illallah zikir orang awam, illallah zikir orang khas. Lebih khas lagi hu. Illallahu, saya ambil hu tu je. Huwa, dia ataupun huwa lah, dia. Okey, so itu kesesatan. Nampak macam lawak lah, tapi sebenarnya ini benda yang serius. Orang sesat daripada situ. Sikit je twist kat situ. Yang ni kata Allah tak ada sifat langsung. Allahumma mujriyas sahab kan, wahazimal ahzab. Apa doa Nabi kan? Ya Allah, Tuhan yang menggerakkan awan, Tuhan yang buat sekian, munzilal kitab, yang menurunkan kitab. Tak ada, semua tak ada. Menafikan semua benda. Qul huwallahu ahad. Semua benda dinafikan. Okay, kenapa? Kerana dia tolak. Dia ambil bahagian pertama. Yang tu pula kita sama dengan Tuhan. Kita bahkan adalah bayangan Tuhan. Sebagaimana Allah adalah zat, maka kita adalah sifat. Pening lagi ya. Sebagaimana kita adalah yang sebenar dan dalam cermin itu adalah apa? Image kita, maka kita adalah image Allah. Kufur. Kufur. Tapi itulah dia yang ada kan. Yang adalah dalam masyarakat. Kerana dia ambil bahagian yang kedua. Okey. So saya nak cerita kat sini bagaimana kita kena ambil dua-dua sekali. Laisa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Yes, betul. Wa huwas samiul basir, dan dia Maha mendengar, Maha melihat dalam ketidakserupaan. Kalau kita tanya kan, kalau anak kita tanya, ayah, Allah dengar tak? Dengar. Dia tanya, Allah dengar dengan telinga ke? Jawapan kita apa? Jawapan kita ialah tak tahu. Tak tahu. Allah tak cerita pada kita Allah dengar dengan apa. Jadi saya tak tahu. Boleh tak kita nafikan? Tak usah nafikan, pasal Allah tak beritahu. Yang Allah beritahu pada kita adalah Allah mendengar. Dengan apa Allah tak cerita. Allah mendengar dengan telinga ke tidak? Saya tak tahu. Tapi kalau ada orang kata Allah mendengar dengan telinga, kita kata tidak, kerana Allah tak cakap. So kena berhati-hati tau. Faham tak? Kena berhati-hati dengan benda ni. Okey? Allah melihat. Allah melihat dengan mata ke? Jawapan dia ya. Kerana ada dalil yang mengatakan mata. Sebab tu mana dia bukannya matematik tau, dia bukan matematik. 1+1 berapa? 2 2+2 4, bukan yang tu kan. Dia lain, dia formula dia lain-lain. Pasal ini adalah iman dengan perkara ghaib. Perkara ghaib ni Allah letak nak uji kita. So Allah kata dengan mata ni, apa contohnya? Tajri bi a'yunina. Tajri safinah Nabi Nuh ni dia berlayar bi a'yunina, dengan a'yun iaitu mata-mata kami. Okey, huraiannya, satu, Allah ada mata. Yang kedua, pengawasan. Okeylah, tak apa.
kita tu pula kan. Ah. Ada kan mata kita. Itu soalan yang seterusnya. Adakah kalau anak kita tanya Allah lihat dengan mata? Ya, dengan mata. Berapa? Dua. Memang dua. Ada pasal dalam hadis Dajjal. Hadis Dajjal kan? Kan Dajjal ada dua mata, tapi matanya rosak. A'war, rosak mata. Wa rabbukum laisa bi'awar. Tuhan kamu tidak awar. Maksudnya Tuhan kamu ada dua mata yang tidak cacat. Jadi datang seorang cacat, lepas tu mengaku dia Tuhan. Tak boleh lah. Macam mana mengaku Tuhan tapi cacat mata? Tak boleh. Okey, so dalam kes ni kita kata Allah ada dua mata. Okey, macam mana mata Allah, ayah? Itu ayah tak tahulah. Kenapa ayah tak tahu? Kerana Allah tak cerita. Tapi ayah percaya tak yang anak kita nak tanya kita kan, ayah percaya tak yang Allah ada mata? Ada. Macam mana mata ayah tak tahu? Allah tak beritahu. Dia akan tanya banyak kali tau. Dia budak-budak kan, dia akan tanya, mesti ayah tahunya. Kata ayah tu tanya ustaz tu tengok. Kan dia telefon ustaz tu kan, pasang ni macam mana mata dia, tapi tanya ahli sunnah, jangan tanya ahli bidah kan. Jadi kan dia kata Allah ada mata kerana Allah sebut Allah ada mata. Tapi bagaimana mata Allah? Kita rujuk kepada kata-kata Imam Malik. Istawa maklum. Okey. Apa lagi? Guna yang tadi, contoh yang kita sebut kan. Al-istiwa'u ghairu majhul, al-'ainani ghairu majhul, wal kaifu ghairu ma'qul, wal imanu bihi wajib, was su'alu anhu bid'ah. Kan? Itu je. Sebab tu saya hafal benda tu. Itu caranya. Kita beritahu anak kita, dia akan faham lah. Dia akan faham. Jangan kadang-kadang kita akan ada orang tanya kan, ustaz, kalau ustaz cakap Allah pada kalau saya balik nanti saya cakap pada anak saya Allah ada mata, anak saya confuse. Kata mana tak ada confuse pun, anak saya tak confuse pun. Kenapa pula anak awak confuse? Dia kata yelah dah sama. Itu masalahnya. Saya cakap pada anak saya Allah ada dua mata, melihat dengan dua mata itu, tapi saya tak tahu. Kita tak tahu mata Allah bagaimana. Okey, confuse anak tu? Tak confuse. Tapi kalau kita kata Allah ada mata, okay, kita ada mata, tapi kena ingat mata Allah ni bukan mata. Mata Allah adalah pengawasan. Confuse ada kan? Mata selesai, tapi bagaimana mata Allah saya tak tahu. Maknanya kalau saya ayah, kalau Along bayangkan tu salah lah. Sebab tu Along tak boleh bayangkan. Along perlu terima sahaja. Along tak boleh bayangkan. Kita dengarkan Nabi Adam dicipta oleh Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta, adakah kamu takabur dan sebagainya kan, okay? Apakah yang melarang engkau daripada sujud dengan makhluk yang aku cipta dengan dua tanganku? Berapa tangan Allah? Dua. Along, tangan Allah ada dua. Tangan Allah ada dua, macam tangan kita lah ya. Tak macam tangan kita. Pasal Allah kata laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Okey, letak kat situ. Walahu yadan, dan baginya dua tangan. Wa huwa samiul basir. Sama tak? Baginya dia mendengar, dia melihat. Sama tak dengan kita? Tak sama. Dia dah ada dua tangan. Sama tak dengan kita? Tak sama. Ada tangan ke tak ada? Ada, tapi tak sama. Okey. Macam mana Along nak tahu? Along nak tahu macam mana? Nanti Along buat ibadat elok-elok kan, mati masuk syurga, tahu insya-Allah. Nampak tak? Dia ada unsur macam mana? Kalau kita ini mungkin kita keluar tajuk sikit lah kan. Kalau kita rindu seseorang, kita rindu seseorang, kemudian apa dia? Kita telefon selalu kan. Cukup tak telefon ni? Tak cukup. FaceTime cukup tak? Nampak kan apa video apa benda tak ada bagian? Video call kan. Cukup tak? Tak cukup. Dia kena jumpa juga. So dia ada unsur-unsur kerinduan. Sebab tu bila dia cerita tentang syurga, kita rindu. Cerita tentang Allah, kita nak berjumpa dengan Allah. Okay? Dan semua sebahagian benda tu tak diceritakan. Katalah yang kita rindu tu, okay, saya ada surprise untuk awak. I have a surprise for you. Lagi kita nak kan, balik cepat-cepat dah buat kerja semua okey kan, supaya bila minta cuti dapat cuti balik terus. Nak tengok surprise apa dia. Okay? Contohlah kan, sebagai contoh. Jadi dekat sana mala ainun ra'at, dekat syurga ada benda yang tak dapat dilihat oleh mata, tak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tak pernah didengar oleh telinga. Itu semua adalah unsur-unsur nak bagi apa? Kita ni rindu pada, nampak excited pada benda tu. Okey. So jelas ya, ini adalah antara contoh jangan ambil setengah, ambil sepenuhnya. Ambil setengah sesat. Okey, ingat yang tu. Konsep yang Allah bagi jelas. La ilaha illallah. Tengok konsep dia kan.
Ya, la ilaha kan. La ilaha kan. Konsep apa? Konsep negatif kan ataupun penolakan. Illallah konsep positif. Negatif positif, negatif positif. Betul? So kena ada. Jangan kalau kita ambil negatif, habis. Kita ambil kita baca ayat tentang nar pada anak kita, tak baca ayat tentang syurga, jannah, apa jadi? Habislah anak tu, habis. Kadang-kadang jadi seorang yang takut kan. Okay? Kita baca dua-dua, dia akan dia seimbang. Okay, ni syurga, neraka, syurga, neraka. Kita baca jannah aja, syurga aja. Ataupun di sini panggil iqab, thawab. Thawab ni maksudnya adalah pahala. Dosa panggil apa? Ism, ismun. Ismuhuma akbaru min naf'ihima, ismun. Okey. Dosa, pahala. Cerita pasal dosa, dia akan jadi seorang yang negatif. Semua tak boleh. Okey. Cerita pasal thawab, pahala, dia akan jadi terlalu optimis. Ataupun dia panggil apa? Ya, saya tak tahu apa perkataan dia. Terlalu orang yang buat tak takut salah. Dia apa dia? Ada perkataan ni saya tak ingat. Okay? Dia buat tu dia kira baik je. Orang baik je. Optimis lah kot kan. Tapi ni overconfident. Okay, bila dia keluar rumah kan, kunci letak dalam kereta. Pasal apa? Pahala kan. Maksudnya tak ada masalah. Semua orang baik semua kan. Dia kan jadi orang tu. Tapi yang tadi dia kan jadi seorang yang terlalu negatif. Okay, diri sendiri pun tak berapa percaya kadang. Bukan orang lain, diri sendiri pun. Yang dekat dengan dia pun, suami dia, mak dia, ayah dia pun semua tak percaya mereka. Itu masalah juga. Okay. So anyway, yang penting kita berada di tengah. Sentiasa berada di tengah. Ni dia panggil, yang ni dia panggil wa'id. Ayat-ayat ancaman. Ini dia panggil wa'dun. Wa'dun wa wa'idun. Okay. Ahli sunnah wal jamaah sentiasa meletakkan diri mereka di tengah-tengah. Kita berada tengah di antara dosa dan pahala. Takutkan dosa, harapkan pahala. Takutkan neraka, harapkan syurga. Wasat. Okay. Kalau kita takut neraka, buat begini tak cium bau syurga, buat begini tak cium bau syurga, buat begini tak cium bau syurga, habis kita akan jadi seorang yang negatif. Okay. Lepas tu kawan pula dengan orang yang positif sangat kan. Rahmat Allah boleh untuk siapa-siapa saja boleh masuk syurga. Masalah juga kita tengah-tengah. Kita mesti berada di tengah-tengah. Okey. Habis sikit lagi boleh ke nak balik dah? Balik? Okey, sila. Siapa nak balik? Saya rasa habiskan yang ni lah. Bukan sekat 56 ni. Contoh lain ialah firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa 93, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam, kekal dalamnya, Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Okey, tengok ya. Ayat ini samar bagi golongan wa'idiyah. Kan saya sebut tadi kan, wa'id adalah ancaman. Orang yang asyik fikir tentang ancaman, okey, yang mengatakan bahawa ayat ini menunjukkan orang yang bunuh orang mukmin secara sengaja akan kekal dalam neraka. Okey, mereka kemudiannya menjadikannya kaedah bagi semua pelaku dosa besar. Sebab tu bila ditanya kan, dalam pak seorang tu muslim gaduh kan. Okey, yang bunuh tu yang dibunuh tu macam mana? Satu hal lah, yang membunuh ni macam mana? Yang membunuh ni dia kekal dalam neraka. Okey, tapi ahli sunnah tengok ini adalah satu ayat. Ayat lain macam mana? Hadis lain macam mana? Kumpulkan semua pembuat dosa besar yang tak bertaubat, dia ada dua keadaan. Keadaan pertama, Allah ampunkan dia. Dosa besar bukan syirik, bukan kufur, bukan nifaq akbar dan sebagainya. Dia buat dosa besar, antaranya adalah membunuh. Boleh tak masuk syurga? Boleh, tapi dua risiko. Risiko pertama adalah risiko baiklah, iaitu dia diampunkan. Bila dicek, diampunkan terus, masuk syurga. Yang kedua, ni risiko yang tidak baiklah, iaitu apa dia? Masuk dulu transit, tapi transit yang cukup tak baiklah kan.
masuk dalam neraka untuk beberapa ketika sehingga dosanya dihapuskan dengan bakaran ataupun pembakaran api neraka tu. Barulah kemudian nanti dia keluarkan. Sebab tu ada hadis yang dengan syafaat para nabi, para malaikat, orang-orang yang saleh akan dikeluarkan sedikit kan daripada neraka dikeluarkan. Okey, lagi syafaat lagi yang apa dia mati syahid apa semua, syafaat akan lagi keluar. Syafaat lagi keluar kan. Menunjukkan masih boleh lagi keluar. Okey, pembuat dosa besar. Bahkan ada hadis yang mengatakan akhir sekali orang yang keluar adalah orang yang akan dikeluarkan dan dia dah hangus. Letakkan dalam nahril hayah, dalam sungai kehidupan. Dia akan bercambah semula seperti bercambahnya anak semayan kita. Kan kita semai pokok kan, keluar bercambah sikit, hidup balik. Okey. Kemudian dia halakan ke syurga. Kan dia tak lama minta, ya Allah dekat sikit boleh tak? Kan. So dia dekatkan sedikit kepada syurga. Okey. Lepas ni tak minta lagi dah. Okey. Dah dekat tu, mana sebelah pagar nampaklah kan mendekat dalam tu kan. Tadi tak nampak sangat, dengar gitu je. Nampak lama tu. Ya Allah, boleh dekat lagi, lebih kurang itulah kan, dekat lagi tak. Kata tadi dah tanya dah kan, dah janji tak nak minta lagi. Okey, tak apa, dekatkan lagi. Bila ada dekat betul-betul tu, dia pun minta masuk kot rasanya kan. So Allah pun benarkan dia masuk dan Allah kata tamanna, mintalah apa kau nak minta. Dia kata dah, ni dah hebat dah ni, dah banyak dah. Allah mengatakan engkau akan dapat seperti dunia, okey, seperti dunia dan sepertinya. Itulah dua kali ganda dunia lah. Itu adalah adna, maknanya ahli jannah, orang yang paling rendah sekali di kalangan ahli syurga, dan orang yang paling last sekali masuk syurga. Begitu besar nikmat dia. Tapi kita jangan pula, kita punya mentaliti ni apa dia kan, semua kita adalah orang tu, mana boleh kan. Itu saya lah tu Ustaz. Tak ada. Semua cakap macam tu, habis lah kan. Dia macam balik kampung kan. Baik, kalau balik sekarang jam, kita balik bila? Lepas subuh. 20 ribu orang cakap lepas subuh balik, apa jadi jam lah. So itu mana kita lebih baik kita ambil yang wasabiqun al-awwal. Kita cuba ke arah wasabiqun al-awwalun. Okey. Baik. Sebenarnya mereka telah meninggalkan banyak ayat yang menunjukkan bahawa semua dosa yang tidak sampai ke tahap syirik bergantung kepada kehendak Allah. Ini yang saya sebut tadi kan. Okey. Contoh lain, contoh lain pula, surah Al-Hajj ayat 70. Apakah alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dhalika fi kitab, inna dhalika 'ala Allah yasir. Apakah kamu tidak mengetahui bahawa sesungguhnya Allah mengetahui apa sahaja yang ada di langit dan di bumi, bahawasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab, iaitu Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Ayat ini samar bagi golongan Al-Jabariyah. Jabariyah maksudnya yang mengatakan manusia di bawah paksaan. Okey. Contoh lah kan, ada benda ringan tak kat sini? Contoh kan. Contoh, tengok ni contoh ni. Kena tengok saya sini. Okey. Contohnya kan kalau saya lepaskan benda ni, lepaskan. Dia bergerak sendiri ke ataupun nak ambil gambar kan ni? Kan. Macam ni kan. Okey, kita Allah. Kalau kita lepaskan dia, adakah dia hancur? Bismillah. Okey, kalau kita lepaskan benda ni, okey, kita lepaskan dia, siapa yang menggerakkan dia? Graviti. Kita ke dia? Dia gerak sendirilah kan? Okey. Okey, baik. Kita ni golongan Jabariyah kata kita macam benda ni. Artinya apa? Kita sendiri ke ataupun ada yang sesuatu yang menggerakkan dia? Tadi graviti kan, maknanya graviti menggerakkan dia. Okay, kalau angin ditiup oleh angin, katalah apa benda, tisu ni ditiup oleh angin. Okey, tisu ni dia gerak ke ataupun dia ditiup? Kerana ditiup ke sana sini. Ada tisu masuk longkang, ada tisu sampai kat muka kita, elok lagi tisu ni masuk, dijagalah oleh orang tu. Tisu satu lagi masuk longkang. Okey, so sekarang ni tisu tu, ataupun kalau dalam bahasa Arab disebut karishi fi mahabbir riyah. Dia seperti bulu ayam. Okey, bulu ayam ataupun bulu benda yang ringan yang ditiup oleh angin. Benda yang ringan ni
Dia bergerak sendiri ke ataupun angin yang tiup? Kita ibarat bulu ayam itu. Maksudnya apa? Kita adalah digerakkan secara paksa dan kita tak bergerak sendiri. Okey? Jadi mereka mengatakan manusia di bawah paksaan. Maksudnya manusia digerakkan. Kita bergerak sekarang ni, Allah dah tentukan. Jadi kita hanya bergerak. Macam kita onkan. Kita onkan apa? Saya onkan benda ni, on lah. Saya offkan dia, off lah. Boleh tak dia on sendiri? Dia on sendiri kan? Dia tak ada. Kita yang onkan dia, kita offkan dia. Lampu ni, ni aircon dia. Dia gerak sendiri, kita gerakkan dia. Kita offkan dia, dia mati kan? Okey, samalah kita ni. Kata Jabariyah Jabar maknanya paksa. Orang manusia adalah di bawah paksaan. Insan majbur. Okey, manusia majbur, semuanya adalah di bawah paksaan. Okey, kita bacakan sikit. Yang mengatakan bahawa ayat ini menunjukkan hamba itu terpaksa melakukan amalannya. Okey, kerana dalam ayat ni ada sebut apa? Inna zalika fi kitab. Semua itu ada dalam kitab. Ada dalam Lauh Mahfuz. Apa yang kita buat hari ni dah ada pun dalam Lauh Mahfuz, dah pun dicatatkan bahawa pada saat sekian dia akan buat sekian. Jadi kita pun buat. Okey, ini salah, ini sesat, dan jangan percaya benda ni, ini sesat. Mereka mendakwa bahawa hamba itu tidak mempunyai kehendak maupun kemampuan untuk membuat amalannya. Sebenarnya mereka telah meninggalkan banyak ayat yang menunjukkan bahawa hamba mempunyai kehendak dan kemampuan. Okey, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apa yang kamu ingin adalah di bawah keinginan Allah. Maknanya kamu ingin kamu ada keinginan. Okey. Dan perbuatan hamba itu terbagi pada dua, iaitu ikhtiari di bawah kehendak dan ghair ikhtiari bukan di bawah kehendak. Faham tak? Sekarang ni saya nak minum ke tak nak minum ke? Ikut apa? Ikut pilihan saya. Tapi jantung saya nak bergerak, boleh tak ikut pilihan saya? Tahan jantung tak gerak kan? Tak berhenti sekejap, boleh tak? Kan doktor nak tu kita apa? Mati sekejap kan. Lepas tu dah dah hidup balik kan, boleh? Tak ada. Itu tak boleh. Jantung dia, nafas kita macam mana? Ni mata kita ada gerak ni. Dia rasa kita tak perlu pun gerakkan mata tu, kena niat lah. Tak ada kan? Okey. So benda tu dia bergerak sendiri. Darah ni duk bergerak ni. Bila ngantuk tidur. Kan? Lawan macam mana pun akhirnya akan tidur. Jadi ada yang ikhtiari, ada yang ghair ikhtiari. Contoh ghair ikhtiari yang bukan di bawah kehendak adalah lahir kita ni kan. Boleh tak saya nak lahir dalam Quraisy, boleh tak? Tak ada. Sebelum saya lahir, saya nak lahir dalam Quraisy, nak dilahirkan dalam Quraisy, boleh tak? Tak boleh. Okay, sebab tu yang ghair ikhtiari tidak akan hisap ataupun dihitung, dipersoalkan. Yang ikhtiari yang akan dipersoalkan. Nampak tak? Itu cantiknya. Golongan yang teguh ilmunya dan mempunyai akal waras mengetahui metod untuk menyesuaikan ayat-ayat mutasyabih, iaitu yang kesamaran dengan ayat-ayat lain supaya terbentuk makna yang tepat. Dengan itu sebenarnya kesemua Al-Quran menjadi muhkam, jelas dan tidak mempunyai kesamaran. Okey. So jelas kat sini berkenaan, saya nak uraikan sikit lah kot, berkenaan dengan Jabariyah kata kita dipaksa. So jawapan pertama adalah ada perbuatan yang memang dia automatik bergerak lah, macam jantung kita apa semua kan. Lahir kita kat mana itu Allah yang tentukan, mati pun kat mana itu Allah tentukan. Dan ada benda yang ikhtiari yang kita boleh pilih. Seseorang tu boleh pilih nak jadi iman atau kafir. Iman kafir. Itham iqab, thawab, itham thawab kan, dosa pahala. Dia boleh pilih. Setiap hari dia boleh pilih. Kan wa hadainahu najdain, dan kami telah tunjuk kepadanya dua jalan. Okey, dua jalan yang baik atau buruk lah. Pilihlah mana satu. Okey. Dan dengan itu ilmu Allah telah Allah tulis apa yang kita nak buat ini berdasarkan ilmu Allah bahawa pada tarikh sekian-sekian, waktu sekian-sekian kita akan buat sekian-sekian. Jadi Allah pun tulis benda tu, dan Allah berikan kepada kita kehendak. Jadi tidak ada paksaan. Sebab tu Allah sebut la ikraha fid din, tiada paksaan dalam agama. Okey. Allah mengetahui Fir'aun pada tarikh sekian-sekian akan kufur kepada Nabi Musa. Dengan ilmu Allah, Allah arahkan qalam, uktub, tulis. Qalam tanya lagi, nak tulis apa? Uktub ma huwa kainun ila qiyamis sa'ah, tulis apa yang akan berlaku sehingga hari kiamat. Antaranya Fir'aun pada tahun sekian-sekian, saat sekian-sekian, masa sekian-sekian kufur pada Musa, mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Dahsyat lagi, Haman, binakan aku satu benda tinggi, aku nak tengok pada Tuhan, nak jumpa Tuhan Musa ni. Angkuhnya kan. Semua benda tu Allah tahu, dan Allah berikan
apa dia? Kehendak dia, kuasa dia buat. Okay, dan semua itu adalah di bawah kehendak Allah. Okey. Boleh faham? So itu secara ringkas kat sini. Dan kita kena tahu benda tu yang apa dia panggil yang khair dan syar. Yang baik kena tahu, yang buruk pun kena tahu. Yang baik, yang benar dan yang batil, dua-dua kita kena tahu. Barulah kita jadi orang yang selamat. Okey, saya rasa itu saja untuk hari ini. Kita akan sambungkan pada kelas akan datang 57. Ya. Siapa nak balik boleh balik okey. Dalam kes Fir'aun tu, dia ada pilihan. Jadi pilihan Saya kata kan kita ada pilihan. kita Kalau jadikan baik dengan yang tu. Kalau dalam kes tu, jadi tak ada pilihan nak dapat yang baik lah. soalan tu saya tak jelas. Cuba ulang balik boleh? Balik boleh pada Ustaz tadi yang dua perkara. Aha. Allah jadikan kita satu yang kita tak dapat buat Quran tapi apa? Aha, okey. Jadi kalau dalam kes Fir'aun, adakah dia dah memang fated dan ditakdirkan itulah dia tak dapat. Okey, kita kena ingat bila ditakdirkan, bukan maksud takdirkan tu macam di apa dia? Macam mana kita nak sebut macam tu remote control kereta, remote control kan. Kita diremotekan gerak macam ni. Taklah bub langgar kan, bukan itu. Okey, takdir ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui bahawa kita akan buat apa pilihan kita. Bila datangnya sesuatu perkara, apa pilihan kita. Daripada kita umur berapa tahun? Nak katalah 10 tahun. Mumayyiz berapa tahun lah? 8 tahun kot kan. Daripada kita dah mula tahu apa baik, apa tak baik ni, berapa banyak pilihan kita buat? Infinity. Tak ada. Kita tak nak kira, tak boleh. Banyak sangat pilihan kita buat. Nak datang sini pun berapa kita dah buat pilihan kan. Nak datang ke tak? Lepas ni nak pergi mana? Betul tak? Pilihan lagi. Pilihan. Kadang-kadang pilihan tu melibatkan baik dan tak baik. Okay? So Allah mengetahui setiap pilihan kita tu apa yang kita akan pilih. Kerana ilmu Allah maha luas. Kan? Okay? Allah arahkan pen ataupun kalam untuk tulis. Okay, jadi apa yang akan dibuat oleh Fir'aun, Allah telah pun tahu. Okay, dan Allah arahkan pen untuk tulis. Okay, jadi maknanya sekarang ni apa yang Fir'aun buat, okay, bahagian yang ikhtiari akan dipersoalkan. Bahagian yang ghair ikhtiari, yang bukan di bawah pilihan dia, itu tak akan dipersoalkan. Kita tak akan dipersoalkan. Contohnya kenapa Melayu ni? Kenapa Melayu? Kenapa Melayu ni? Tak, Arab mana Arab? Arab yang masuk syurga. Tak ada, itu tak akan ditanya. Tak. Yang akan ditanya, Nabi Muhammad tu terima ke tak terima? Yang Arab tu kata, seorang Arab kata terima. Tak terima. Kenapa tak terima? Tak terima. Macam katalah dia berdebat kat situ ke apa ke, dia akan dipersoalkan di situ. Saya ditanya kawan seorang, dia masuk Islam. Okey. Cina lah. Okey. Jadi dia tanya soalan yang itulah. Dia kata dia sedih lah tengok dia jual telefon mak dia kan, ayah dia, mak dia, abang-abang kan, semua tak masuk Islam kan. Tak nak masuk Islam. Jadi dia kata soalan yang tadi lah, adakah dia orang ni dah memang Allah dah takdirkan kafir sampai itu jawapan dia senang aja. Allahu a'lam. Allah yang Maha mengetahui. Sebab dia cuba dia kata pasal apa? Pasal adakah saya ni cerita sendiri pun kita tak tahu. Adakah kita ni ditakdirkan Islam sampai akhir hayat? Kita tak tahu. So itu yes, kalau itu soalan dia, maka jawapan kita, kalau Fir'aun lain pasal memang dah jelas dah. Kan Fir'aun memang dah jelas, Fir'aun tolak. Tapi ayah awak tak jelas lagi, sebab tu awak kena tambahkan usaha. Dan ada orang ramai mana kita pernah dengar jumpa lah kan. Dakwah. Akhirnya sebelum nak mati dia sebut 2 kalimah syahadah. Alhamdulillah. 2-3 hari dia sebut 2 kalimah syahadah. Yang kita faham yang Fir'aun diberi pilihan sebab Allah suruh Nabi Ibrahim pergi dengan Nabi Musa, Harun, Nabi Musa Nabi Musa dengan Nabi Harun tidak awal pergi Fir'aun, tapi Fir'aun kan dia tolak. So dia tak ada pilihan lah situ. So the second question tu yang awak friend set, dia dah dakwah pada parents dia tak lagi kan. So back to Nabi Muhammad bersedih yang dia dakwah banyak orang tak alhamdulillah.
Allah kata awak ambillah keputusanku, yang hidayah tu datang dariku. So soalnya kan adakah isi creator jangan parents tu itu apa tak belum. Tak, kalau soalan itu jawapan dia senang. Jawapan dia Allahu alam. I don't know. sebab dia tanya kan Is it fated? I don't know. dia tanya itu dia kata usaha tu dia akan terus usaha dia akan terus Yes. usaha tapi dia tanya itu adakah dia kata macam dia sendiri dia kata dia masuk Islam macam senang dia kata banyak peristiwa yang Yes. membuat dia kata dia tanya itu je lah adakah dia kata Adakah ayah dia tu masuk neraka? dia khauf tu dia takut Dia takut. Saya Yes. kata itulah, mesti berharap juga lah macam kata Ustaz. Kalau kita risau tu khauf tu kita ada juga apa ni kan harapan kita tu Tapi jangan silap jawab tadi. Jangan silap jawab dia, bila dia tanya adakah ayah saya memang pasti masuk neraka, dia kata ya. Tak, jangan cakap itu. Jangan. Okey, kita mengatakan saya tak tahu. Okey, orang beriman dia kena ada perkataan la adri tu. Saya tak tahu. Okey, so bila kata tak tahu, macam mana? Kerana Allah cakap kan, semua benda ada indahu di sisi Allah fi ummil kitab, di sisi Allah dalam kitab induk, dalam Lauh Mahfuz. Tapi Allah tak beritahu pada kita. Sebab disebabkan Allah tak beritahu pada kita, kita kena berusaha banyak. Macam contohlah kan, kalau kita nak minta projek, okey, katalah yang minta tu 1,000, yang dapat 1. Kita nak tak minta? Untung saja 5 juta. Untung bersih 5 juta. Kita minta tak? Nak tak? Nak. 1,000, alah, peratusan nak dapat tu sangat minimum. Tapi tak apa, saya cuba juga. Kenapa kita cuba? Kerana kita tak tahu. Kalau kita tahu yang dapat ialah dia, kita cuba tak? Kita takkan cuba. Betul tak? Dan kalau kita tahu mungkin yang dapat adalah kita, mungkin kita takkan cuba juga. Pasal memang ni kroni nak bagi contoh kan. Okay? Kita minta ke tak minta, you dapat je, you bagilah kan. Tak minta pun tak apa, aku bagi kat kau, kita tak bagi orang lain. Okay, so itu maknanya ilmu ghaib itu ditahan daripada diberikan kepada kita supaya kita bersungguh-sungguh. Itu dia. Okay? So jangan jatuhkan dia punya tu. Siapa nak balik boleh balik. Ini sisi soal jawab. Jangan jatuhkan semangat dia, naikkan semangat dia. Dan kadang-kadang kita kena sebut yang ini saya tak tahu. Memang Allah tak beri ilmu kepada kita. Okay, jangan kita jawab ya, memang ayah awak dalam neraka. Jangan jawab itu, bahaya. Ni jawapan yang cukup bahaya. Okay, kita sendiri kita tak tahu kita akan masuk neraka ataupun syurga, kita tak tahu. Tapi kita mengharapkan syurga. Kita takut ayah awak masuk neraka. Sebab tu kita kena berusaha bersungguh-sungguh. Okey, itu cara dia. Satu lagi, kalau keadaan macam ni, memang kadang-kadang kita rasa benda tu, orang yang Melayu lahir Islam kita tak rasa sangat, tapi kita dapat merasakanlah perasaan mereka. Macam mana ayah dia tak masuk Islam. Di sini kita kena bagikan semangat melalui sirah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad antara yang dia sayang adalah pakcik dia. Pasal Abu Talib kan. Okay, pasal mak dia dah meninggal dulu lagi, ayah dia meninggal dulu lagi kan. Okay, sekarang ni pakcik dia sempat dengan Islam. Jadi dia memang nak sangat pakcik dia masuk Islam, nak sangat. Dan berdakwah tu maknanya saya Islam, saya tak Islam, saya Islam, saya tak Islam, saya tak Islam, saya tak Islam, mati. Maknanya kalau dia saya Islam mati, selamat dah. Tapi disebabkan geng apa dia yang kafir Quraisy apa semua, itu kita tahu cerita tu kan. Jadi dekat sini kita cerita pada dia kesedihan yang awak lalui ni telah pun dilalui oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan saya tak rasa, pasal saya lahir alhamdulillah kan. Tu mak bapak pun dah Islam sampai dia orang mati alhamdulillah. Tapi kesedihan yang awak lalui dilalui oleh Rasulullah. Jangan bersedih. Teruskan. Sedih tak apa, tapi kita kena teruskan. Jangan sedih sampai kita putuskan kehidupan kita kan. Tak boleh yang tu. Berterus asa tak boleh. Okey. Yes. Siapa nak balik boleh balik tak ada masalah. Dia define the word jihad. Ada ini dia kata jihad tu kita mesti jadi role model. So di dalam konteks ni kalau anak tu jadi a good role model muslim, kata tarik hati lah hidayah yang Allah bagi, tarik hati parents dia nak Islam dan dia jadi anak baik model. Betul. Usaha is many ways lah, but not just betul. Pasal kalau kita tengok jihad ni banyak level. Level yang ke berapa ilmu beramal. Level yang kedua lagi dah. Al-ilm, kemudian al-amal, beramal. Kemudian berdakwah, kemudian bersabar. Itu level pertama untuk kita. So, bila kita buat yang ni,
orang lain kalau benar jihad kita tu, mereka akan tertarik dengan Islam. Belum lagi yang lain-lain kita buat ni. Okey. Okey, so siapa? Ahmad? Okey, saya rasa itu saja untuk hari ini. Kalau ada apa-apa kita akan sambung pada kelas yang akan datang. Kita tutup dengan tasbih al-kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala.